Baik. Kalau bab makanan, bagaimana kita melihat konteks sahabat-sahabat dan Rasulullah makan? Pernah tak tengok satu peristiwa? Salah soalan tu, pernah tak tengok? Memang kita tak pernah tengok. Pernah tak dengar peristiwa Aisyah menangis? Bila mana Aisyah menunggang pula dah. Nak kata apa? Sahabat ajak majlis walimatul urus, mengundang, nak cakap mengundang pi menunggang, mengundang Aisyah majlis walimatul urus dia. Jadi makanlah sejenis roti tu. Kebetulan roti tu pula sedap dan lembut. Jadi menangis Aisyah. Jadi sahabat tanya, pasal apa menangis? Dia kata, sepanjang aku hidup dengan Rasulullah, kami berdua tak pernah makan roti selembut ini. Jadi di majlis walimah tu makan roti sedap lagi, lepas tu rasa dia lembut. Menangis Aisyah bila sahabat tanya pasal apa? Waktu hidup dengan Rasulullah dulu, kami tak pernah lagi merasa dan makan roti selembut ini. Maksudnya kita boleh bayangkan bagaimana makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Bab perhiasan rumah, waktu kita boleh agaklah rumah tangga Rasulullah macam mana kan. Jauh daripada kemewahan. Jak rumah jauh sekali dah. Kenderaan Rasulullah adalah unta, adalah beberapa ekor ternakan-ternakan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita tengok gambaran dengan Aisyah. Bila Rasulullah tanya, ada makanan tak? Kalau Aisyah kata tak ada, Rasulullah jawab apa? Berpuasa. Kalau Aisyah kata ada, hanya separuh buah kurma. Buah kurma sebiji, belah dua, separuh tu pun kongsi dengan Rasulullah. Tu je ada, makan tu je lah. Kita ni kalau buka puasa, bukan kata separuh daripada hak sebiji. Sekotak tu separuh kita bantah. Sekotak tu berapa kan? Sekotak tu sekilo ke sekotak? Setengah kilo. Maksudnya kalau separuh 1/4 kilo. Zoom makan tak berhenti. Nama pula sedap-sedap tak? Mariami lah. Apa lagi nama? Ajuah pula, macam-macam lah nama tu. Tapi nak sebut tuan dia kena berbisik. Yusuf Tayyub. Tak boleh sebut kuat. Okey, boleh faham ah? Okey, sekarang ni kita tengok, itulah keadaan dia. Maksudnya bila Rasulullah dengan sahabat hidup lagu tu, dan Rasulullah cerita baju bertukar pagi petang, makanan mari satu, rumah cantik hias, tentulah sahabat kata keadaan tu lebih baik. Kita pun akan kata lebih baik. Kalaulah tok kita atau bapak kita cerita dekat kita, agak-agak tuan-tuan, dulu bapak hidup selepas zaman Jepun mari Malaya, baju ni ala kadar saja, hak pakai tu pakailah, tak kira dah saiz. Janji ada baju ketat ke tak muat ke terlampau besar ke, bapak pakai je. Lalu bila kita bandingkan dengan hari ni, berasa lebih baik tak? Berasa lebih baik dengan kehidupan bapak dulu. Bapak dulu kalau makan ubi kayu, ubi keledek, padi pun padi tumbuk, tak ada mesin padi. Kita hari ni beli beras macam-macam. Kita berasa itulah lebih baik. Rumah pula, Allah, rumah dulu dinding buluh. Kalau hujan tu bocok, mari angin kuat sikit, tercabut atap, macam-macam. Kita pun berasa hak kita ada hari ni lebih baik daripada bapak. Siapa pun akan cakap lebih baik apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Tetapi apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah kata apa? Bukan, sahabat kata lagi, kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat saja dan tidak usah mencari rezeki. Kalau betul-betul jadi lagu ni, pasti kami hanya tumpukan pada ibadah saja dan tak payah cari rezeki. Lani ni bila kita susah, kita bercampur. Nak cari rezeki satu hal, nak bekerja satu hal. Dah, ni kita dah mewah dah. Rumah ada cantik,
pakaian ada berlambak, makanan ada banyak, nak tumpu apa lagi? Buat ibadah je lah kan. Buat ibadah je lah, tak payah fikir dah nak cari rezeki. Dah rumah besar, tak perlu dah. Almari banyak, tak perlu dah. Makanan banyak, tak perlu dah. Fikir pasal apa? Ibadah saja. Senang nak buat ibadah. Solat syuruk boleh buat, makan tak payah fikir dah berlambak. Kemudian solat duha boleh buat, rumah tak payah fikir dah besar. Solat duha lah, solat tu lah, solat ni lah, solat ni. Fikir macam tu kan? Betul ke tak? Tapi Nabi kata apa? Tidak. Keadaan kamu hari ini adalah jauh lebih baik daripada keadaan kamu hari itu. Dulu miskin pun dan semayang sunat, dan semayang hak wajib. Hari ini tuan-tuan, kaya 3 jenis 3 pesen tadi pun ada lagi orang yang sanggup meninggalkan solat 5 waktu. Tinggal semayang pasal apa? Sebab tak ada pakaian ke tinggal semayang? Oi, pakaian 5 almari. Tinggal semayang sebab tak ada makanan ke? Makanan 5 jenis lauk atas meja. Tinggal semayang sebab tak ada rumah ke? Rumah rupanya 3 tingkat, tapi tinggal solat 5 waktu. Kerana apa meninggalkan solat? Banyak kemungkinan. Kemungkinan terlampau mencari harta dunia dan terlampau bersemangat cintakan bentuk materialisme sehingga sanggup mengingkari perintah dan arahan daripada Allah. Sebab segala 3 benda ini dia jadi macam magnet tuan-tuan. Kalau tidak dikawal dan dijaga, dia akan makin membara. Sebab tu dalam satu hadis Nabi pernah sebut, sekiranya diberikan kepada anak Adam 1 gunung emas, pasti dia berkeinginan 1 gunung emas yang kedua. Bukan kata bagi gelang sorat, bukan bagi 1 rantai 15 kilo. Kalaulah diberikan 1 gunung emas, kalau kita tahu, oh Allah dapat 1 gunung cukup lah ni, tapi dia pasti berkehendakkan gunung emas yang kedua. Kalau harta dan material tidak pandai dijaga, dia jadi macam magnet, nak cari sampai hati dan jiwa dia puas. Dalam keadaan nak cari itulah boleh berlaku pelanggaran terhadap hukum dan perintah Allah. Terlampau nak cari harta, berkemungkinan seseorang tinggal semayang. Terlampau sayang harta, dia tak mau bayar zakat. Terlampau sayang harta, niat pi Mekah, niat pi haji tak ada, tapi Bangkok dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, London dia boleh sampai. Itulah bahananya. Tak, bukan salah pi Bangkok, bukan salah pi Paris. Tuan-tuan nak pi lah, tak ada masalah kalau Allah bagi harta lebih. Tetapi kalau tuan-tuan ada kemampuan, utamakanlah perjalanan ke tempat-tempat yang disarankan oleh agama. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan sebagainya. Lebih penting mendahului tempat-tempat tersebut berbanding dengan tempat-tempat lain. Bukan kata tempat lain tu tak boleh pergi. Okey.